Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Bamat TV. Bamat TV Padoi. Kepada korang yang baru sampai dekat channel aku ni, aku nak ucapkan selamat datang. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel aku ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih. Korang memang awesome. Okey, hari ni plan Bamat nak buat satu lagi kerja DIY. Kali ni kerja DIY kita melibatkan pembinaan mini store. Okay, mini store ni Bamat plan nak buat ukuran dia tak besar sangat dan tak kecil sangat lah. Just sesuai untuk nak simpan barang-barang. Sebab dekat rumah Bamat ni barang banyak, yang dah buang banyak, yang nak simpan banyak, tapi tak ada tempat untuk simpan tu. Jadi fikir. So ada sikit ruang dekat bahagian luar tu. Kita plan kita akan buat satu mini store lah dekat bahagian luar tu. Tapi nak buat tu dengan menggunakan bahan-bahan yang minimum lah. Kan sekarang ni orang dah buat store lah, dah buat reban ayam lah, apa semua menggunakan C-section dan juga batten. Jadi bang fikir apa salahnya kita try guna besi batten dan juga C-section tu, tengok jadi ke tak. Jadi sebelum ni Bamat dah pergi hardware, Bamat dah belilah barang-barang dia apa semua tu, ikut plan yang Bamat buat tu. Lebih kurang besi C-section yang kita akan gunakan lebih kurang 4 batang. Untuk C-section saja dekat sini harga dia RM32.50 sebatang. Bamat perlukan 4 batang, jadi total dia dalam RM130. Lepas tu untuk besi batten harga dia RM18.50. Bamat beli 3 batang untuk si batten, jadi total dia adalah RM55.50. Untuk C-section kita akan pakai dalam 4 batang. Untuk batten kita akan pakai lebih kurang 3 batang. Manakala zinc kita perlukan saiz dalam 8 kaki macam tu, 3 keping. Lepas tu benda-benda yang kecil-kecil lah, contohnya macam skru ke. Jadinya untuk store ni sebenarnya memang tak ada dalam plan pun, tapi disebabkan oleh keperluan sekarang ni memang perlu ada store nak simpan barang-barang yang kita memang dah lama tak pakai, tapi kadang-kadang time nak pakai ya, kita perlukan juga. So kita simpan je lah dalam store, time nak pakai baru kita ambil. Dan dia tak akan menyebabkan dalam rumah kita ni duduk bersepah sana sini lah kan. Dalam bilik bertingkat-tingkat kita duduk susun barang-barang tu kan. Jadi kita ada satu store, senang kita masuk. Okay. Jadi ukuran store kali ni 6 kaki kali 2 kaki setengah aja. Okay. Tapi cukup lah Bamat rasa untuk nak masukkan barang-barang yang ada kat rumah ni. Okay, lepas tu nanti dah siap, kita tengok muat ke tak barang-barang ya Bamat akan masukkan dalam store tadi. Okay, tanpa banyak cakap, yang ni just Bamat nak cerita je lah kan, sebab tu banyak cakap sikit. Just nak cerita apa tujuan store tu yang kita nak buat ni, dari segi dia punya keperluan dia dekat rumah kita. Okay, so jadi siapa-siapa yang tengok ni, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okay, bantu Bamat untuk Bamat lebih bersemangat untuk buat video. Alang-alang sekali kita buat, apa salahnya kita rekod sekali. Lepas tu kita untuk tontonan umum, dan juga di samping tu kita buat rekod untuk diri kita sendirilah. Okay, tak ada niat lain pun. Jomlah kita, banyak cakap lah ni, kita mulakan kerja. Check it out guys. First kali kita mulakan dengan sesi preparation ataupun persediaan barang-barang yang akan kita gunakan sebentar lagi, termasuk PPE dan juga peralatan-peralatan pertukangan yang lain. Preparation ni juga merupakan satu aspek yang paling utama dan juga paling penting sekali sebelum kita memulakan tugas, sebabnya kita nak memastikan semua barang telah disediakan dan juga untuk memastikan proses pembuatan kita tu berjalan dengan lancar. Yang ni kita tak nak lah nanti time baru nak start kerja, yang tu tak ada, yang ni tak ada, barang tu hilang, yang ni pun tak tahu kat mana-mana. So lebih baik kita buat preparation sebelum betul-betul kita start kerja. Alang-alang nak guna grinder ini, Bamat nak share cara penggunaan ataupun safety berkaitan dengan grinder. Sebelum kita start, aku just nak beritahu, Bamat just nak beritahu yang
untuk kegunaan ni dari segi safety, mata pemotong ni mesti lebih daripada dia punya RPM dia, mesti lebih daripada apa yang tertulis dekat body mesin grinder ni. Okey, contohnya kalau kat sini RPM dia adalah 14,600, manakala kalau dekat sini dekat mesin ni body dia adalah 12,000. Okey, 12,000 revolution per minute. Jadinya barulah selamat digunakan. Bila lebih daripada dia punya badan ni, maksudnya dia dapat menahanlah kelajuan yang diputarkan oleh mesin ni. So secara tak langsung dia punya mata ni tak pecah ataupun tak crack lah. Okey, untuk mula-mula Rahmat akan tandakan dulu ukuran yang Rahmat nak buat. Untuk pertama kita akan buat lebih kurang, kita ukur 6.5 tambah dengan 4 kaki. So dia akan jadi 10.5 kaki. Kita potong dulu jadi 3 keping. Walaupun kita buat kerja dekat rumah guys, aspek keselamatan ataupun safety itu paling utama dan perlu dititik beratkan. Jangan sesekali kita ambil remeh berkaitan dengan aspek keselamatan ni guys. Once dah kena, kita akan rasa menyesal seumur hidup. So better kita prepare dan juga sediakan PPE dan pakai semasa kita membuat kerja. Okey kan, kita baru settle potong si channel ni. Rahmat bagikan kepada beberapa measurement ataupun beberapa ukuran. Ni baru siap dia punya untuk buat structure saja. Lepas ni kita akan cantum structure ni, and then kita akan ke proses yang seterusnya. Okey geng, tanggam pun dah siap. So sekarang proses kita adalah proses untuk mencantumkan C-section ni dengan menggunakan skru. Sebenarnya terpulang pada korang lah sama ada nak menggunakan skru ataupun menggunakan bahan-bahan lain. Contoh bahan lain adalah seperti ribat. So untuk kali ni Rahmat rasa senang kita gunakan skru sebab dia lebih cepat. Kalau korang ada pilihan yang lain, korang boleh gunakan method menggunakan ribat pun tak ada masalah. Janji barang tu ataupun C-section ni boleh bercantum dengan kemas. Okey geng.
Okay guys, so Mamat dah settlekan dia orang punya structure dia. Ada 3 keping structure. So basically macam ni dah. Okay, so basically inilah dia punya bentuk dia, structure dia. Lepas ni kita akan dirikan dia. Lepas tu kita akan buat ikut bentuk yang kita plan. Okay, bila dah siap cantum, inilah rupa sebenar dia. Lepas kita dah buat atas lakaran tadi, kita dah potong. Lepas tu kita dah cantum. Dia ada 3 bahagian, 3 alang lah. Okay, kalau tengok daripada tepi pula, macam ni rupa dia. So yang ni memang Mamat plan lekatkan dekat dinding. So yang ni ada wall plug 2 bahagian, kita lekatkan dekat dinding supaya dia lebih kemas dan kukuh. Seperti yang kau boleh lihat tadi, struktur dah siap, tapi tak lengkap lah kita punya struktur bangunan ni kalau tak ada atap. So ni merupakan proses untuk kita nak pasang alang untuk bumbung pula. Kali ni Mamat tak kerja seorang, Mamat ada assistant. Kita buat slow and steady je. Assistant hari ni adalah anak Mamat sendiri. Okey, jom saksikan proses seterusnya kita memasang alang dan juga atap. Untuk alang ni Mamat akan gunakan C-batten. Okey, C-batten ni memang khusus untuk kita nak pasang bumbung lah. Jadi skru yang Mamat guna kali ni bersaiz lebih kurang dalam 2,5 inci, agak panjang. So lebih mudah untuk kita nak memasang alang. Total semua sekali akan ada 3 batang alang sebelum kita masukkan bumbung. Sama pesanan Mamat, jangan buat tergapah-gapah, kita buat secara perlahan-lahan. Janji benda tu nampak kemas dan juga boleh disiapkan mengikut masa yang telah ditetapkan oleh siapa dia? Kita sendiri yang tetapkan masa tu. Okey, settle lah, alhamdulillah. Kita masukkan bumbung pula. Bumbung ni kita ikut ukuran yang telah kita potong tadi lah. Untuk bumbung ni Mamat dah ukur 4 kaki, kita potong. Lepas tu kita pasang. Part ni pun penting juga. Sebelum korang betul-betul tekan paku ataupun skru untuk nak kunci bumbung ni, korang kena pastikan kedudukan dia memang dah betul-betul fix, dah memang tak ada perubahan. Sebab bila korang dah tebuk nanti dia akan berlubang. Kalau ada perubahan nanti dia akan makan masa lah. Korang kena tampal balik ataupun takut leaking nanti masa hujan. So better set up dulu betul-betul, pastikan dah fix ikut kepada yang korang dah set kan. Lepas tu barulah kita pasang skru ni. Sekarang kita masuk ke pula alang tengah dia untuk bahagian bawah. Sama juga, basically kita susun alang ni mengikut kepada ukuran yang kita dah tentukan awal plan tadi lah. Okay, jadi sama juga macam kita nak pasang bumbung, kita susun, lepas tu kita skrukan dekat semua bahagian dan kita susun sampai habis lah. Okay, dah habis siap geng. Kita punya mini store dah lebih dalam 80% siap. Satu pintu dah pasang. So kalau tengok dalam ni, yang ni memang Mamat biarkan tinggi kosong macam ni supaya senang untuk kita nak storage barang-barang yang tinggi dan juga besar lah. Okay, manakala yang sebelah lagi ni Mamat buat ada beberapa tingkat, senang untuk kita nak susun barang. So sekarang proses untuk pasang pintu pula. Pasang pintu ni kita kena tengok lah dia punya keadaan dekat mana kita nak pasang pintu. Macam Mamat ni, dia kalau yang sebelah sana, sebelah kiri sekali tu
ruang untuk nak pasang ensel pintu dia tu tak ada. Jadi kita kena fikirkan cara yang paling sesuai lah. Dalam keadaan kali ni, apa yang Mamat rasa paling sesuai, kita akan tambahkan C-section dekat bahagian yang kosong tu untuk kita letakkan ensel. Okey, lepas tu kita skru lah dekat mana kawasan yang sepatutnya untuk nak memastikan kawasan tu kukuh ataupun part tu lebih stabil. Okey, ni part ensel pintu kita letak kat sini lah. Okey, yang ni atas, ini yang bawah. Okay. Alhamdulillah dah siap geng kita punya mini store. Mamat pun dah siap cat dia punya pintu ni untuk nak bagi tahan lebih lama. Sebenarnya cat tu salah beli. Patutnya beli color alang-alang. Batten dah biru, bumbung dah biru, kita beli color biru. Tapi dah silap beli, tak apalah, kita pakai je lah. Okay, ni antara barang-barang yang dah ada dalam mini store ni lah, yang Mamat dah simpan dalam ni. Ada barang-barang cat, ada barang-barang pertukangan. So yang tak patut ada dalam rumah, kita dah keluarkan letak dalam mini store ni. Manakala yang ni yang store bertingkat, lebih senang untuk kita nak susun barang-barang yang ada. Nampaklah sikit dalam rumah tu, nampak clear lah sikit banding dengan sebelum ni. Okay, in overall, secara keseluruhannya kos yang Mamat habis, termasuk untuk beli barang-barang yang baru apa semua tu kan, dalam lebih kurang 400. Nampak dia kecil macam tu tadi tu, tapi harga lebih kurang 400. Ianya disebabkan oleh peningkatan harga lah. Harga barang-barang mentah tu, harga barang kasar tu dah meningkat naik harga dia. Okey, jadi tak apalah, kita labur sikit duit untuk keselesaan di masa akan datang. Okey, jadi Alhamdulillah yang Mamat beli besi itu pun cukup-cukup, semua cukup-cukup ikut pada plan. Tinggal sikit-sikit je lah. Sebab tu kalau tengok dalam bahagian dalam tu ada yang tak cukup sikit kan. Okey, tak apalah, yang tu kira halal lah. Okey, janji dia punya structure, dia punya struktur dia tu mengikut apa yang kita nak. Okey, so itu saja guys perkongsian Mamat untuk kali ini. Harap bermanfaat untuk korang semua. Seperti yang Mamat cakap, video ni just untuk sharing cara nak buat apa semua tu. Kalau cara nak potong batten, cara nak potong C-section apa semua, kalau korang boleh refer kepada video-video YouTuber yang lain. Apa yang Mamat nak bagi tahu kali ni just gambaran cara untuk korang nak buat store lah dekat rumah korang. Tak kisahlah store ke, korang nak buat reban ayam pun tak ada masalah. Anak Mamat pun tadi cakap rupa store tu dah macam tandas lah, tandas lelaki dengan tandas perempuan. Tak apalah, kita tak kisah. Janji tercapai apa yang kita nak buat. Kita punya objektif kita nak siapkan store dalam keadaan yang kemas dan juga kos yang minimum. Okay, so itu saja perkongsian Mamat untuk kali ini. Harap jumpa korang lagi di lain masa akan datang. See you next. Assalamualaikum.